Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang dihormati Saudara Azman selaku pengacara pada pagi ini, yang kita raikan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Malaysia merangkap Ahli Parlimen Port Dickson, Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman, Exco Generasi Muda Sukan dan Moda Insan Negeri Selangor merangkap Adun Paya Jaras, Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Adun Kota Anggerik, Yang Berhormat Samsul Firdaus Muhammad Supri, Adun Taman Medan, Yang Berhormat Puan Rozana Zainal Abidin, Adun Permatang, Yang Berusaha Tuan Muhammad Nizam Bir Marjugi, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, Yang Berbahagia Dato' Haji Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan, Barisan Pakar Akademik dan Penyidik dari Universiti Selangor, UNISEL serta Institut Darul Ihsan, Cik Muhammad Akmal bin Abdul Halim, Presiden Jawatankuasa Induk Penggerak Belia Negeri Selangor, Encik Daniel Ar-Rashid bin Harun, Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, pegawai-pegawai kepada Yang Berhormat Exco, Yang Berhormat Adun, pegawai Kerajaan Negeri, Kaki Tangan Majlis Sukan Negeri Selangor, Barisan Kepimpinan Penggerak Belia, peserta-peserta Town Hall Undi 18, rakan-rakan media, saudara-saudari yang saya hormati. Pertama, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan peluang dan kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini, walaupun dengan keterbatasannya. Sudah tentu untuk menjayakan program ini, kita amat bertuah kerana Datuk Seri Anwar, walaupun dengan kesibukannya di Melaka, walaupun saya dipahamkan kempen kali ini tidaklah seperti pilihan raya yang lain, sekadar melawat, minum pagi dan sebagainya, tetapi tugas dan juga usaha yang dilakukan hampir tidak banyak bezanya. Juga kita mengadukan dan bertuah akan dapat bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin, yang saya dipahamkan juga selepas ini kesemuanya akan berangkat semula ke Melaka untuk meneruskan kempen pilihan raya. Saudara-saudari yang saya hormati, bagi menjayakan program ini, kita sebenarnya telah melaksanakan suatu survey yang tujuannya untuk memahami sebenarnya yang difikirkan, apakah sebenarnya perancangan, apakah sebenarnya pendekatan berkaitan dengan undi 18. Kerana ini merupakan suatu yang dianggap baru yang akan dilaksanakan pada PRU ke-15. Untuk itu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman, Exco Generasi Muda Sukan dan Moda Insan Negeri Selangor merangkap Adun Paya Jaras, yang memberikan kepercayaan kepada Institut Darul Ihsan dan juga UNISEL untuk melakukan survei bagi mendapatkan maklumat dan juga mendapatkan gambaran sebenar apakah sebenarnya yang terdapat dalam pemikiran mereka yang berusia 18, 19 dan 20 tahun. InsyaAllah keputusan ataupun hasil survei lengkap saya akan bentangkan kemudian. Dan juga insyaAllah kalau ada peluang saya ingin membentangkan kepada Yang Berhormat Exco dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi untuk pagi ini saya ingin memberikan gambaran ringkas sahaja dalam masa beberapa minit untuk membolehkan saudara-saudari selepas ini berbincang, bertukar fikiran berdasarkan kepada dapatan-dapatan survei yang dilakukan. Saudara-saudari yang saya hormati, pertama saya nak nyatakan apakah sikap, apakah pendirian dalam kalangan mereka yang berusia 18, 19 dan 20 ini terhadap pelaksanaan undi 18. Alhamdulillah menyokong sebanyak 63.3%. Ini satu perkembangan yang positif. Tetapi dalam kalangan mereka yang berumur 18, 19 dan 20 ini 36.7% tidak menyokong, mana mereka pun tak bersedia untuk menjadi pengundi. Kita tengok bagi mereka yang
menyokong. Apakah sebab kenapa mereka menyokong? Yang pertama, kerana bagi mereka, mereka menganggap ini satu yang baik dan dianggap sebagai suatu yang memberikan impak yang baik kepada pendirian mereka ataupun kepada hasrat mereka, kepada hak mereka sebagai pengundi. Tetapi yang menariknya, dalam kalangan mereka yang menyokong, terdapat 17.6% mereka yang sebenarnya tidak menyokong dan tidak berhasrat mengeluar mengundi. Dia sokong undi 18, tapi memang tak cadang nak keluar mengundi dan tak cadang nak menyokong. Ya. Dan terdapat 16.6% dalam kalangan mereka ini yang tak ambil peduli pun. Undi 18 ke, 19 ke, 20 ke, tak mengundi ke, itu tak penting, ke dianggap sebagai sesuatu yang tak relevan kepada mereka. Nanti kita boleh bincangkan nanti. Yang kedua, ini soalan yang lebih kritikal. Adakah mereka berminat untuk mengetahui ataupun mengikuti perkembangan politik? Kita dapati yang tidak berminat 72.4%. Ini membimbang untuk Sri. Di negeri Selangor, yang negeri yang kita anggap paling maju, paling moden, paling ke depan, 72.4% tak minat untuk mengambil tahu perkembangan-perkembangan berkaitan dengan politik. Apa sebabnya? Ya. Nanti petang saya akan bincangkan kedua-duanya, sebab kenapa berminat, kenapa tak berminat. Tetapi untuk pagi ini, saya akan sebutkan sedikit saja kenapa mereka tak berminat. Yang pertama, ini yang paling kritikal, iaitu mereka tidak ada pendedahan. Mereka tak tahu pun tentang politik. Oleh itu dalam konteks ini, saya kira langkah yang diambil oleh Yang Berhormat Tuan Haji Khairuddin merupakan suatu yang cukup positif. Mengetahui apa sebenarnya, dan selepas ini kita mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendedahkan mereka dengan perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan politik. Dengan cara begitu barulah menanamkan minat mereka sekurang-kurangnya untuk keluar mengundi apabila peluang diberikan kepada mereka. Tetapi yang kedua menarik, mereka bosan dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang politik. Ini besar ni 18.5%. Mereka bosan ya. Contohnya janji nak beri Perdana Menteri pada Dr. Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba belur. Ini contohnya lah. Contohnya banyaklah ya. Macam-macam ya. So bagi mereka, mereka lihat bahawa tingkah laku orang politik itu membosankan mereka dan mereka tak nampak contoh yang baik. Kenapa berlaku begitu? Bagi generasi muda, bagi mereka hitam, putih, 1+1=2, itu saja. Ya. Berbeza apa yang pernah disebutkan oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, bekas pengurusi Institut Darul Ihsan, bahawa politik ini dia tidak 1+1 jadi 2, 1+1 boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 0 dan sebagainya. Bagi generasi muda, dia tak boleh faham perkara ini. Oleh itu, ini merupakan perkara yang sepatutnya diberikan tumpuan bagi mereka, memberikan mereka kefahaman tentang apa sebenarnya politik. Sekurang-kurangnya mereka merasa bertanggungjawab untuk memberikan sokongan dan dukungan, kerana akhirnya undi 18 ini tujuan dan hasratnya ialah untuk memperkasakan demokrasi, bukan sebaliknya. Tetapi kalau mereka tidak faham tentang politik, ia memberikan kesan-kesan yang sebaliknya dalam proses memperkasakan politik ini. Tetapi yang menarik juga, 16.9% lebih minat kepada perkembangan-perkembangan lain. Saya tak akan bentangkan pada pagi ini, selepas ini saya akan bentangkan apa yang mereka minat. Yang menariknya, kalau boleh saya sebutkan, yang paling tinggi mereka minat kepada permainan dalam talian. Itu mereka lebih minat daripada mengetahui tentang politik. Oleh itu, kena fikirkan Yang Berhormat Haji Khairuddin, bagaimana permainan game ini boleh menjurus pada politik. Sebab itu mereka lebih minat daripada mengetahui tentang perkembangan-perkembangan berkaitan dengan politik. Selain tidak ada galakan dan selain mereka menganggap bahawa tidak ada perubahan kalau mereka terlibat dengan politik. Saudara-saudari yang saya hormati, saya tidak berhasrat untuk membincangkan terlalu detail perkara ini, tetapi apa yang hendak saya sebutkan di sini secara ringkasnya, bahawa dalam konteks undi 18 ini, banyak perkara yang perlu kita lakukan dalam tempoh yang terdekat ini. Kalau tidak, hasrat untuk menjadikan proses ini sebagai pemerkasaan demokrasi tidak akan tercapai. Dan saya yakin kita boleh lakukan itu. Dalam perbincangan kami, kita mencadangkan sebagai sebuah negeri yang terkedepan,
Negeri Selangor boleh mengambil inisiatif untuk memanggil ataupun mengumpulkan pelajar-pelajar ini, dan saya di UNICEF bersedia dengan kemudahan asrama kami dan sebagainya, bukan berikan perendahan mereka tentang politik yang bersifat keperhatian, tetapi memberikan kesedaran kepada mereka bahawa politik ini penting sebab mereka akan mencorakkan masa depan negara. Dengan cara begitu, kita boleh memastikan bahawa pemerkasaan demokrasi itu berlaku sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya saya nak sebut sedikit je kepada saudara-saudari bagaimana kita lakukan kajian ini. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Khairuddin yang memilih IDE dan juga UNICEF untuk melakukan kajian ini. Untuk makluman saudara-saudari, kajian ini dilakukan minggu lepas sahaja ya. Dan inilah peredaran kami yang pertama, dan kajian ini dilakukan melibatkan kesemua 56 DUN di negeri Selangor. Kita ambil sampling yang secukupnya, mesti menepati dari segi statistik penduduk negeri Selangor, walaupun berbeza sikit-sikit 2-3% itu boleh diterima. Kita ambil lelaki 51%, perempuan 48%, mesti merangkumi Melayu, Cina, India dan sebagainya, dan kita mengambil sebanyak 1,226. Ini ialah sampling yang dianggap tepat, yang boleh memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang dilakukan. Dan dalam survey yang kita lakukan, kita pastikan bahawa kesemua mereka ini alamat tetapnya di Selangor. Sebab bila mengundi nanti, dia berdasarkan alamat tetap. Saudara-saudari yang semati, ini sekadar untuk memberikan gambaran ringkas. Seperti saya nyatakan tadi, selepas ini saya dipahamkan, saya akan ada satu lagi pembentangan, saya akan detailkan mengapa mereka tak minat, mengapa mereka minat, kalau mereka minat, siapa yang mereka minat. Kalau tokoh politik mana yang mereka minat. Tetapi kita dapati ramai dalam kalangan mereka ini lebih minat dengan ahli sukan. Kalau umpamanya dia seorang yang meminati filem, kalau ditanya siapakah tokoh yang anda kenal, dia sebut Nilofa. Tak kenal tokoh politik ni pun ya. Bila ditanya tokoh lain, tokoh sukan, Lee Chong Wei ya. Termasuklah tokoh-tokoh lain, macam-macam tokoh yang mereka sebut. Tetapi tokoh politik ni nampaknya tak berapa mendapat tempat dalam kalangan generasi 18, 19 dan 20. Untuk saudara-saudari, saya ingin akhiri ucapan ringkas saya ini sekali lagi mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, Tuan Haji Khairuddin dan juga Yang Berhormat yang dapat bersama pada pagi ini, dan kita mengharapkan ini sebagai langkah awal untuk kita melihat, meneliti dan bagaimana kita boleh bermainkan peranan bagi membolehkan generasi yang akan mengundi ini generasi yang mampu menjadikan negara kita ini sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi dan demokrasi yang membina. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada semua, dan kita mengharapkan perbincangan kita ini akan berikan kesan yang positif. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada Tuan Haji Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.